Alright, now we go to the first question. Petroleum is a major source of hydrocarbon. Petroleum cannot be used before the refining process. Fractional distillation is the process of separating petroleum into useful fraction. What are the two main uses for fraction? Apa kegunaan pecahan? So dalam buku rasanya ada jawapan yang memang straight to the point. So what's your answer? As a what? Apa jawapan anda? As a uses for fraction. Jawapan dalam nota ada dah pada muka surat 80 83 I think. 82 jawapan. So apa kegunaan dia? Uses for fraction. Angie, apa jawapan awak? What's your answer, Angie? Okay, betul. Very good. Raw materials for petrochemical industry. Okay, one more. Okay, first as a raw material. One more. As a fuel, bahan api. Okay, yang kedua adalah as a fuel, bahan api. Very good. Next. Explain why the fraction in petroleum can be separated by fractional distillation. Kenapa kita boleh ada pembahagian masa proses fractional distillation? Kenapa ada peringkat-peringkat dia? Because each what? Okay, each fraction of hydrocarbon ada apa? Apa yang membezakan for each separation? Each fractions of hydrocarbon ada its own what? Different level tu dia ada different apa? Different level have different. Dah belajar before this? No, it's not about density. Macam mana? Okay, very good, Alvin. Each fractions of hydrocarbon have its own boiling point. Which one have the highest boiling point? At the top or at the bottom? Bahagian mana yang boiling pointnya more higher? Higher. Boiling point yang higher. Higher. So higher dekat bottom. Very good. And then yang less temperature dia kurang, boiling point dia lower, maka dia akan berada di atas. So bila dia ada dekat top, so dia akan evaporate. Dia akan jadi vapor. Manakala yang bahagian bawah dia akan jadi liquid. So apa bahagian dalam fractional distillation ni yang apa bahagian atas sekali dalam fractional distillation? What type of petroleum yang bahagian paling atas sekali? Kita ada a few levels of distillation kan? Atas sekali apa? Bahagian top sekali. LPG, very good. Bahagian bottom sekali, bawah sekali yang ada higher boiling point. Apa dia? Bitumen, very good. Okay, now soalan C. Match the each fraction on the left with the uses on the right. So nafta. Nafta kegunaan dia as a raw material, gariskan. Bitumen, semua orang tahu bitumen. Audrey, what is the functions of bitumen, Audrey? What is the uses of bitumen? Audrey? Cikgu, what's the function of? Bitumen. Refer to your notes, your previous notes. Bitumen. Ni bahagian fraction ni. Bitumen used for what, Audrey? Tak lupa. 84, Audrey. Make what? Making road surfaces. It's very good. Okay, next diesel. Diesel for buses or
trucks, and last one is kerosene for jet fuel for jet engines and heating. Alright, now why it is necessary to produce alternative? Kenapa kita kena ada produk selain dari sumber lain untuk hydrocarbon? Cikgu nak kamu tulis dua markah. Maksudnya you have 2 points here. Why it is necessary to produce alternative sources of hydrocarbon? First, because what? Petroleum is what? Kenapa kita, okay, very good Alvin. Petroleum is non-renewable. Okay, the second point, what is the effect of petroleum? Petroleum will what? Petroleum will what? What is the side effects of petroleum? Petroleum will contribute to what? Contribute to environmental pollution. Alright, okay, next. Long chain hydrocarbons are broken into small size hydrocarbon through the cracking process. What are the conditions? Okay, conditions of cracking ada berapa? How many conditions for cracking process? Cracking process after the distillation process. After the fraction process. Cracking ni ada dua conditions. Apa condition dia? We have 2 conditions for cracking process. Okay, berapa temperature dia Alvin? Berapa temperature yang kita? Okay, very good. Okay, 600 degrees Celsius and one more. We need catalyst. So what catalyst use? We have 2 catalysts. In this case, we have 2 catalysts. Kenapa Alvin je yang jawab? Yang lain tidur ke? Hui En, Weng Sheng, kenapa senyap je? Okay, Alvin, very good. Your answer is aluminium oxide and silicon oxide. Very good. Silicon oxide tu jangan lupa 4 tu. Okay, aluminium oxide and mesti ada perkataan and silicon oxide as catalyst. So these 2 conditions for cracking process. Alright, discuss the purpose of cracking long chain hydrocarbon to small size of hydrocarbon. Kenapa kita kena pecahkan long chain of hydrocarbon kepada small size hydrocarbon? Sebab apa? Pertama, okay ni TP3 ni, because demand for small size is higher. Okay. Compared to long chain hydrocarbon, and second is most of small size of hydrocarbon used as raw material. Maksudnya kebanyakan yang small size ni lebih banyak digunakan compare to yang long carbon chain. Okay, last one, question number 2. They give you the long carbon chain here, and then they minta after cracking process, let's say question 2A, C10H22. So after cracking process, dia pecahkan kepada C6H14 and one more is C what? C6H14 plus nak dapatkan balik C10H22. So C4H8, perfect. Okay, B, C14H30. And then the product are C4H8. Then we have H2 here. Tengok ada 2 dekat depan ni. So kita dah ada berapa H ni? Kita dah ada 8 kan? So berapa? Ni macam complicated sikit. C3H6, we put 2 in front.
So kita cukuplah dapat 14. So sini ada 6, sini ada 8. 8 plus 6, 14. Okay, last one. C, they gave you the product and then what is the reactant? What is the long carbon chain here? C. Cepat kira berapa long carbon chain. Ian, Hanifuddin, respond. Hanifuddin ada? Hanifuddin tak ada. C11 H24, perfect. C11 H24. Alright. Okay, settle for 2.1. So now, this one is start untuk bahagian yang sangat penting for this topic, that is homologous series. Sekarang ni dah benda-benda yang penting yang kamu kena tahu. So first of all, what is homologous series? Kamu kena tahu what is homologous series. Dia akan cerita dekat sini. This one is homologous series. Okay, apa itu homologous series? Homologous series are groups of carbon compound that have these general characteristics. Yang pertama, member have the same chemical properties. Same chemical properties because they have the same functional group. Okay, itu dia. Maksudnya dia berada dalam kumpulan yang samalah. Dia chemical property dia sama, functional group dia sama. Okay, tengok atas apa itu functional group. Okay, functional group pula is a group of atom that react in chemical reaction. Dia yang take part in a reaction. So dalam topik ini kita ada 5 functional group. We have 5 functional group. Kita ada 5 homologous series, kita ada 5 functional group. Okay, means each homologous series dia ada their own functional group. Can you understand? Different homologous series have different functional group. Okay. Okay, now apa lagi characteristics untuk homologous series? Okay, next. Members of the series can be represented by a general formula. Nanti kamu akan tahu setiap homologous series tu dia ada general formula dia. Members of the series can be prepared by same method. Memandangkan dia sama team. So how to produce? Kita pakai same method. Okay, for the consecutive members in the series are different in RAM of 14. Tak apa, tulis je ni. Yang mana yang macam ni tak apa penting sangat. A different of CH2. Ni tak apa nak penting sangat. Okay, members of the series have physical properties that change gradually as the number of carbon atom in molecule increase. Okay, settle. So ini ciri-ciri lah bagi setiap homologous series. Okay, now, alright, ini. Okay, inilah dia homologous series yang kamu akan jumpa daripada 2.2 sampai habis. We have alkane. Oh, ada 6, sorry. Alkene, alkyne, alcohol, carboxylic acid, and last one is ester. Alkyne ni baru tambah ni untuk GSSM. Before this, alkyne tak ada. Okay, now. So, this one is homologous series. Ingat, we have alkane, alkene, alkyne. Okay, kita ada alkane, alkene, alkyne, alcohol, carboxylic acid and ester. So look at the functional group. Tengok functional group dia. So functional group untuk alkane, single carbon single bond. So between carbon and carbon ada single bond. So dia alkane, general formula dia adalah CN. Ni kamu kena ambil tahu ni. Bulatkan benda-benda yang cikgu bulatkan ni. CnH2n plus 2. So kalau dia single bond between carbon-carbon atom, dia jenis carbon compound yang mana? Sama ada saturated or unsaturated. Single, carbon-carbon single bond. Saturated or unsaturated. Tengok lagi sekali Zhou Qi. Are you sure An?
Carbon-carbon single bond. Carbon-carbon single bond. Dia ada single bond. So dia adalah saturated. Saturated. Sebab apa dia saturated? Sebab dia single bond dah tak boleh nak pecah dah. Okay. Dia dah tepu dah stuck. So alkene adalah alkene adalah unsaturated. Okay, this one also unsaturated sebab masih boleh bertindak balas because this double and triple bond can break down to react with other element or other substance. Okay, alcohol, carboxylic acid and ester, these three adalah kategori apa? Hydrocarbon ke non-hydrocarbon? Kalau kamu tengok sini, alkene, alkene, alkyne. Hydrocarbon ke non-hydrocarbon? These three, alkene, alkene, alkyne. Hydrocarbon or non-hydrocarbon? Tiga yang ke atas, non-hydrocarbon. Alkene, alkene, alkyne, Angie. Alkene, alkene, alkyne. Yang baru masuk boleh rujuk muka surat 88. Alkene, alkene, alkyne. Saturated hydro. Ni semua hydrocarbon. Kenapa hydrocarbon? Dah belajar last class hari tu. Kenapa cikgu kata these three semua hydrocarbon? Zhouqi, why these three is hydrocarbon? Alkene, alkene, alkyne. Why these three is hydrocarbon? Kenapa hydrocarbon? Not sure. Okay, very good Alvin. Because tiga-tiga ni hanya ada ikatan between C and H. Sama, ni semua C and H sahaja. Okay, ni triple lah C and H. Okay, start daripada alkohol, carboxylic acid dengan ester. Kamu nampak functional group dia ada O, ada O. This one ada O, ada O. This one ada O, ada O. So all three ni adalah kategori non-hydrocarbon sebab dia ada H dengan C ada connected dengan selain daripada tu. Dia ada O. Mungkin kadang-kadang kamu akan jumpa ada yang dengan N, ada dengan F. So kalau yang dia ada unsur lain selain daripada C and H, other than C and H, dia kategori non-hydrocarbon. Alright, so boleh beza ya hydrocarbon and non-hydrocarbon. Hari tu kita dah belajar dah. Ingat hydrocarbon, cikgu tulis balik sini. Hydrocarbon only ada C and H bond. Kalau non-hydro, dia ada C, H dan mungkin dia boleh connect dengan O, boleh connect dengan N, boleh connect dengan F. Alright, so alkene dengan alkyne ni adalah hydrocarbon. Alcohol, carboxylic acid dengan ester adalah non-hydrocarbon. Okay, now we go to the formula, molecular formula 1, structural formula 2 and name 3. So hari ni kita fokus kepada tiga-tiga ni. Macam mana nak tulis molecular formula, macam mana kita nak tulis structural formula structural formula ni adalah drawing. Cara how to draw the formula. Bukan tulis. And then untuk naming dia. Okay, pertama. Untuk nama. The name of organic compound, dia ada prefix. Prefix ni nama yang dekat depan. In front. Depan. And suffix ni adalah nama dekat belakang. So nama dekat belakang ni adalah the homologous series. Tadi ada berapa homologous series kita dah belajar? How many homologous series guys? Ya ke? Tengok kat atas tu ada berapa? Okay, very good. 6. Okay, kita ada 6 homologous series. Okay, belakang. Kalau prefix, depan. Depends on carbon atom. Okay, contoh ya cikgu bagi sini.
Alright, tengok ya. Yang ini kita nak tahu nama prefix adalah nama depan. Nama depan dia. Okay, kita ada carbon 1 sampai 10. Tapi usually kalau untuk kamu tak sampai 10 ni. Okay, pertama we have mat. Add, prop, boot, pen, hec, hep, oc, nan dengan decagon. Matematik belajar dah kot. Propanol berapa sudut, butanol, pentana, heksana kan. Heptane, octane kan. Belajar tak? Maths ada belajar tak? Untuk tengok sudut-sudut. Ni nonagon, ni heptagon. Belajar kan? Your maths belajar kan heptagon, nonagon, octagon. So ni lebih kepada tu. So kalau dia ada satu carbon, nama dia mat. Okay, ini 2 add, 3 prop, boot, pen, hec, hep, oc, nan, decagon. So cikgu bagi macam mana kamu nak hafal. Okay, Mak, Ihsan, pergi, beli, payung. Hari, hujan. Oh, nak duit. Okey, macam mana kamu nak hafal susunan daripada carbon number 1 until carbon number 10. So tahulah kalau first, kamu susun daripada atas ke bawah ke, kiri ke kanan, numbering. So if the carbon is 3, tahu dah pergi is prop. Okey, kalau 5, payung, pen. Kalau 8, oc. Kalau 10, okey, duit, decagon. Okey, boleh. Itu prefix. Mat, add, prop, boot, pen, hec, hep, oc, nan dengan dec. Okey, itu untuk prefix depan. Okey, nah suffix. Suffix ni at the back, belakang. Alright, kalau alkane is CC, nama belakang dia AN. Contoh, kalau dia ada 3 carbon, lepas tu dia adalah homologous alkane. 3 carbon, lepas tu dia semua single bond. Apa nama dia? Kawinkan yang atas dengan yang bawah. Okay, dia ada 3 carbon, lepas tu dia adalah single bond. CC single bond. Nama dia apa? Seorang tolong jawab. Nak tengok faham tak namakan? Okay, propane. Pandai. Okay, kita cuba lagi. Dia ada 7 carbon, then dia ada C single bond. 7 carbon, and then dia ada C single bond. Apa nama dia? Dia ada 7 carbon, and then dia ada C single bond. Apa nama dia? Jazwan jawab heptane. Yeah, very good Alvin. Perfect. Okay, itu untuk C single bond. Now, for the second homologous series that is alkane. Alkane is C double bond C. So, nama belakang ni adalah N. Okay, contoh. Dia ada 4 carbon. Dia ada 4 carbon. Lepas tu dia ada double bond between carbon. So, apa nama dia? Dia ada 4 carbon and dia ada double bond between carbon atom. So nama ni adalah butin. Pandai. Alright. Okay, one more kita cuba. Dia ada 2 carbon. Dia ada 2 carbon and then dia ada double bond between C and C. Dia ada 2 carbon. Then dia ada double bond between C. Apa nama dia? 2 carbon. Okay, ethene. Perfect. Alright. Now, yang ketiga. Alkyne. C triple bond. Okay, kita try. Dia ada 6 carbon. Dia ada triple bond. Dia ada 6 carbon and then dia ada triple bond. Hexine. Alright. Dia ada 9 carbon, then dia ada triple bond.
Dia ada 9 carbon and then dia ada triple bond. Sebab dia ada 9 carbon dan dia ada triple bond. Hanifuddin, respon. Apa? Apa nama dia? Okay, betul. Nama dia nonine, betul? Nonine. Methane, methane. So, nonine. Pandai. Betul Hanifuddin. Very good. Okay, untuk alkohol, carboxylic acid dengan ester, KIV. Kita tengok yang bawah lebih senang untuk tengok alkohol. Okay, tengok ni. Okay, alkin dengan alkyne rasanya tak ada masalah. Okay, untuk alkohol, kamu kena namakan dia. Ambil dulu yang alkin. Contohlah, kalau alkohol tu, contoh dia ambil ethane kan. Okay, dia ambil ethane. So, kalau ethane nak jadikan dia alkohol, dia akan jadi ethanol. So, kamu tak boleh ambil yang ni. You tak boleh ambil ETH ni, dia akan jadi etol, betul? So, kamu kena tukar dia daripada nama alkane dia, yang nama single bond ini, daripada sini terus tukar kepada alkohol. Faham tak ni? So, kalau methane, contoh kalau methane, alright, kalau methane, sini methane kan? Methane. Okay, kalau jadi alkohol, dia akan jadi apa? Kamu buang huruf E dekat belakang ni, gantikan dengan ol. Pandai. Metanol. Perfect. Okay, contoh lagi. Kalau kita ambil nama dia contoh pentane. Pentane. Ni nama alkin dia kan. So, bila jadi alkohol apa? Pentane. Then, bila tukar jadi alkohol, jadi pandai. Pentanol. Ingat, kalau alkohol tak boleh direct terus jadi banyak penol. Tak boleh. Hexol tak boleh. Dia kena Panadol. Tu kalau pening makan Panadol. Dia tak boleh ambil daripada atas direct terus jadi tambah ol. So kamu kena convert kepada alkane dulu. And then baru boleh tukar jadi alkohol. Okay. Same goes to carboxylic acid. Contoh. Alright. Kalau ni nama dia methane. Okay. Methane. So kalau dia jadi carboxylic acid, E ni tadi tukar jadi oic. Oic acid. So kalau methane jadi carboxylic acid apa? Ni. Methane buang E tukar jadi oic. So jadi buang E, pandai. Metanoic. Tambahlah belakang tu acid. Sama juga ni. Pentane. Tukar jadi carboxylic acid, buang E, tukar jadi oic. So jadi tukar jadi kalau pentane tukar jadi alkohol, tukar jadi carboxylic acid, pandai. Pentanoic acid. Perfect. Very good. So kamu dah pandai lah, kamu dah tahu nak bagi nama alkane. Alkane senang. It tambah ane, N. It tambah N jadi alkene. Alkyne jadi yain. So kalau macam ethine. Kalau propine. Okay, tapi kalau alkohol dengan carboxylic acid, kamu kena tukar jadi alkane dulu dan baru boleh convert kepada these two. Okay, mari kita cuba. Alright, dia bagi kamu latihan ni. Okay, mari kita tengok homologous series. Kita cuba, tak payah buat semualah, kita cuba Okay, contohlah alkane. Bilangan karbon dia 4. So kat depan nak tulis apa? Kalau alkane 4. Alkane, karbon dia 4. So prefix apa? Prefix ni depan. But, pandai. Akhiran dia ane kan? N kan? Betul. So nama dia akan jadi butane. Okay, alkyne.
Karbon 3. So kalau karbon 3 apa? Mak Ehsan pergi. Pergi tu apa? Tengok atas. Mak Ehsan pergi. So 3 apa? Prop. Betul? Okay, very good. So kalau sufik dia apa? Belakang dia apa kalau untuk alkyne? Kalau alkyne belakang dia apa? YNE. So bila kita kahwinkan propine. Dah macam Popeye dah. Propine. Okay. Very good. Okay, kita sambung. So we have 5 carbon alkene. So prefix dia apa? Kalau 5, Mak Ehsan pergi beli payung. So payung apa? Propine. Betul Hanifuddin. Very good. Kalau 5 carbon, apakah imbuhan depan dia untuk alkene? Pen. Betul. Pandai. Okay. So kalau alkene jadi apa? Apakah belakang dia? What is the suffix dia? Ziochi. Alkene. Double bond. Na. So pentane. Alright. Okay, now kita tengok alkohol. So alkohol 4 karbon. Tengok 4 karbon. So apa nama dia? But kan? Sufik dia apa? All. Tapi ingat dia tak boleh terus tulis butol. Dia kena tukar kepada butin dulu baru jadi butanol. Okay. Walaupun bila kita kahwinkan jadi butol tapi dia tak boleh kahwinkan jadi butol terus. Kamu kena convert jadi butin and then baru dapat, tak apa, lama-lama kamu dah tahu dah macam mana nak sebut. Mula-mula ni je. Okay, carboxylic acid kalau 3. 3 apa? Mak Ehsan pergi. Pergi tu apa? Prop, betul? Prop. Akhiran dia mesti ada apa? At the back nama untuk kat belakang oik acid. So nama dia apa ni kalau 3? Prop. Tak boleh lah propoic acid, betul? Propanoic acid. Okay. Boleh namakan? Okay, cikgu bagi soalan 2, 3, kamu tulis jawapan kat situ Alright. Alkohol 5 carbon. Alkohol 5 carbon. Tulis apa nama dia? Nak tengok bijak ke tidak bijak anda menulis. Alkohol 5 carbon. Pandai. Pentanol. Very good. Okay. Single bond 3 carbon. Single bond 3 carbon. Okay, propane. Pandai. Okay. 4 carbon carboxylic acid. 4 carbon carboxylic acid. Carboxylic acid. Pandai butanoic acid. Pandai ni Fude. Pandai Zochi. Butanoic acid. Okay, next. Last one. 2 carbon carboxylic acid. 2 carbon carboxylic acid. Oh, perfect. Oh, very good lah. Pandai. Betul. Semua betul. Ethanoic acid. Very good. Perfect. Bijak. Okay, now barulah kita pergi kepada the first homologous series, that is alkane. Okay, tengok alkane. So, what is alkane guys? Alkane ni apa? Alkane ni adalah carbon-carbon single bond. Okay, so kalau tahu alkane je dia mesti single bond. Macam ni. Basic dia macam ni lah kalau alkane. So, it a series that contain saturated. Sebab apa dia saturated? Dia ada single bond. General formula ni penting. So, tulis kat luar. CnH2n plus 2. Nah, ini adalah general formula for alkane. Carbon-carbon single bond, similar chemical properties. Okay, gradual change in their physical property. Okay, tak apa penting. Yang penting kamu tahu ni dia adalah C single bond dan kamu tahu dia punya general formula. Okay, next.
Why alkane are hydrocarbon? Sebab dia ada carbon and hydrogen only. Okay, alright, now explain why alkane are classified as saturated. Each carbon atom is bonded to 4 other atom, okay, by single. Kan, kita dah belajar kan, kalau alkane single covalent bond, that is CC or CH. So dia classified as saturated hydrocarbon. A saturated hydrocarbon contains only single covalent bond. Okay, ni contoh ya. Okay, for your information, dalam topik carbon compound ni, setiap C ini dia mesti ada 4 cabang. So setiap C ni, contohlah kalau cikgu bagi sini. So dia kena ada 4, baru dia complete. Dia kena connect dengan 4 benda yang lain. So kalau yang macam ni, 1 C single bond. Apa nama dia? 1 je C. Lepas tu semua single. Apa nama dia ni? 1 C single bond. Apa nama struktur ni, Hanifuddin? What is the name for this structure? 1 carbon with single bond. Apakah namanya, Hanifuddin? 1 je C. Maksudnya 1 je carbon. So apa nama dia ni? Mana orangnya? Mana? Jawablah. Methane. Yes, pandai. Methane. Very good, Xiaoqi. Methane. Alright. So untuk pengetahuan kamu, C ni kena bond dengan at least 4. Contoh kamu tengok ni C, walaupun dia double bond, kamu kena kira tau. Okay, C sini dah ada 2, betul? 3, 4. For this C, 2, 3, 4. So C ni dia kena connect dengan 4 line lagi ni baru dia complete. Selagi tak connect dengan 4, maksudnya kamu punya tu ada masalah. Masalah lah dengan structure kamu tu. Okay, tengok ni. Each carbon atom in the structural formula must have a total of 4 pairs of electron. Maksudnya yang garis-garis ni merujuk kepada apa? Sharing daripada carbon 1, hydrogen 1. Sama juga. Sini carbon, sini hydrogen. Carbon, hydrogen, carbon, hydrogen. Dapatlah satu garis ni as a 1 pair. Faham tak? Satu garis ni ibarat kita share 1 pair of electron. Alright, next. What is structural formula? A structural formula shows the type of bond, how atoms are bonded. So kamu akan, lepas ni kamu akan belajar lukis structural formula berdasarkan molecular formula, kamu kena lukis structure. Berdasarkan nama, kamu kena lukis structural formula. Okay, molecular formula ni pula apa? Shows the actual number of atom of each element. Alright, general formula untuk alkane kita dah belajar CnH2n plus 2. Okay, alright, now mari kita belajar melukis. Okay, molecular formula. Kalau methane, so apa formula methane? N2 ni lah, N ni adalah bilangan ni, berapa ni? 1 kan? So berapa formula untuk methane? C1, N ni 1 lah, tengok ni N. Berapa? C berapa? C pandai. CH4. So structural formula dia macam mana? C di tengah. 1, 2, 3, 4. So semuanya bonded dengan 4. Sorry, bonded dengan H. So tengok ada 1C with 4H. Nama dia apa? Dia dah bagi sini dah met. So kalau alkane nama dia apa? Methane. Okay, now kita pergi kepada yang ketiga. Cikgu tak buat semua. Nanti kamu lengkapkan semua. Okay. 3. Formula dia apa? C. Apa formula untuk 3 carbon alkane? C. Pakai general formula. CnH2n plus 2. Pandai. C3H8. Okay, so lukis. Kamu baru belajar basic, kita lukis straight dulu. Nanti bila kamu dah hebat, kita akan belajar dia ada cabang-cabang dia.
Okay, so tengok ada C3, pastikan H cukup 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alright, so nama dia apa? Nama dia apa? C3H8. 3 carbon single bond. Nama? Pandai. Propane. Propane sayang, kenapa propan? Dia ada 3 carbon tapi dia semua single bond. So dia adik-beradik alkane. So nama dia propane. Okay, kita cuba yang last. 6. Okay, 6. Formula apa? 6 carbon. Last ni. C berapa? C6H14. Very good. Perfect. Okay, so lukis structure dia. Kita buat just straight. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, then kita letak semua yang balance ni with hydrogen. Then kita kira cukup tak? Kalau ikutkan hydrogen sini 14 kan, kita count 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Cukup. Sama je dengan molekular formula. Nama? 6 carbon all single bond. Nama? Oh, perfect. Hexane. Dah pandai tu, betul tu. Okay, cuba bagi formula ni. Formula je. Bagi formula untuk 8 carbon. I want the formula. C berapa? H berapa? C? Untuk C8, H18. Very good. Kalau 9, C9, H. Kalau 20, very good. Kalau that, C10, H22. This one, C7, H16. So nama kalau 7 is heptane. Octane. Nonane. Decane. Alright. Nanti structure ni lukis lah. Pastikan molecular formula dengan structural formula dia punya bilangan carbon and hydrogen ni sama. Baru betul. Okay, settle untuk alkene. Cara nak tulis alkene. Cara nak tulis, cara lukis, cara nama. Okay, now we go to alkene. Alkene is C double bond. Okay, ingat alkene, ingat E ni maksudnya dia ada double bond. So it is a series that contain unsaturated hydrocarbon sebab dia ada double bond. So general formula ni yang wajib kamu tahu CnH2n. Tapi N dia mesti mula dengan 2. Tak boleh 1 lah sebab dia nak connect antara C dengan C ni ada double bond. Kalau 1 dia nak connect macam mana, betul? Okay, now every alkene has a carbon-carbon double covalent bond. It is classified as unsaturated hydrocarbon. And unsaturated hydrocarbon contain at least one double covalent bond between carbon atom. So contoh paling simple adalah ethane. Selalu kamu guna structural formula. Yang ni kita tak guna sangat ni, electron arrangement. So beginilah, tengok C dia mesti connect dengan 4 kan. So 1, 2, 3, 4. This one pun sama. 1, 2, dekat tengah ni ada double. 3, 4. So dapatlah C2H4. Okay, nanti kita cuba. Okay, explain why the first members of alkene has 2 carbon. Kenapa mula-mula kena ada 2 carbon? Because ada double covalent bond. Is formed between 2 carbon atom. So general formula. Okay, mari kita cuba contoh ni. Okay, kita mula dengan ni. Alright, kalau carbon dia 2, molecular formula dia apa? Carbon dia 2.
molecular formula. Carbon dia tu. C2H4. So structural formula dia ada 2C. Okay, sebab dia ada double bond, ingat. Alkene is double bond, so ada 4H. 1, 2, 3, 4. Tengok 1, 2, 3, 4. Sama kan? We have 2C, we have 4 hydrogen. So nama dia apa ni? Apakah nama? Pandai, ethene. Okay, kita cuba lagi. Untuk 3, C3H. Tengok general formula dia. C3H6. So how to draw the structural formula? We have 3C. Okay, kalau macam ni nak letak kat mana double bond? So untuk peringkat permulaan ni, kamu tak belajar lagi naming yang betul, kita letak kat sini boleh, letak sini pun boleh. So I put here, okay? Only one. Then kita count. 1, 2, 3, 4. Okay, settle. Untuk C ni, 1, 2, 3, 4. For DC, 1, 2, 3, 4. Then fill up with H. Cukup tak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Very good. So nama dia apa? C3H6. Name? Ada 3 carbon. Mak Ehsan pergi. P. P is what? Propene. Very good. Okay, pandai ni Fudin. Pandai NG. Alright, now. Okay, now kita, yang ni kamu lukis. Cikgu nak kamu tulis dia punya formula. Molecular formula. Berapa? C4H. C4H berapa? 8. Very good. Kalau C5, C5H. Senang ni. C5H. 10. Okay, kalau 6, C6H12. Okay, kalau 7, C7H14. C8H16. C9H18. C10H20. So malam ni kamu cuba lukis. Pastikan structural formula kamu tu sama macam molecular formula dan bubuh nama. Boleh? Okay, we go to last one, alkyne. Alkyne is C triple bond. Okay, tengok ni. Every alkyne has a carbon-carbon triple covalent bond classified as also unsaturated sebab dia ada triple covalent bond. So inilah rupanya yang basic lah. Yang first kali. Okay, kenapa? Explain why the first member. Because apa? Because triple covalent bond. Triple covalent bond is formed. Okay, mari kita tengok bagaimana nak lukis. Okay, kita mulakan ni. So formula dia CnH2n minus 2. Alright, cuba ni. C2 berapa? C2H berapa ni? Pandai. C2H2. So kita ada C2. Ada tengok ingat ada triple bond. Okay, 3, 4, 3, 4. Betul tak? We have 2C, we have 2H. Betul. So namanya apa? It apa? Apa nama dia untuk C2H2? Ethine. Betul? Okay, now we go to 3. C3H. Ni. Untuk prop ni. Pandai. So cara lukis C3. Okay, kita letak yang ni triple bond. Okay, tengok 3, 4. 3. Ni tak payah sebab dah cukup. 3, 4. Carbon ni 1, 2, 3, 4. So kira 1, 2, 3, 4. Okay, settle. Nama? What is the name for this structure? Propyne. Betul. Okay, kita cuba yang kita bagi molecular formula je. So C4H. Ni C4H 6.
This one C4H. C4H. Sorry, C5. Thank you. C5H. 8. Betul. C6H. 10. And last one. Thank you, Hanifuddin. C7H. 12. Okay, mari kita cuba lukis yang ni. Pentine. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, pilih mana-mana jadi triple bond. Okay, for this C3, 4. For this, okay, kita nombor ni 3, 4. Dah. Yang ni, okay. 1, 2, 3, 4. This C, 1, 2, 3, 4. This C, 1, 2, 3, 4. Belum saya? Okay, now fill up with H. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, betul. Alright. Okay, settle. Hari ni kita stop sampai alkyne. Okay, sebelum dah ya?